Pusat kebudayaan Murut ini terletak di Kampung Inalisan Pulong, iaitu kira-kira 13 km daripada Pekan Tenom. Ia dibina atas inisiatif bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Melalak, iaitu Datuk Kado Agundong yang menjawat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada ketika itu. Pusat kebudayaan ini berfungsi untuk pengurusan dan pentadbiran pusat pameran yang merangkumi aspek kehidupan, sejarah, seni dan perkembangan budaya kaum Murut. Seterusnya, kaum Murut ini yang kaya dengan kebudayaan serta banyak bahan sejarah yang dipamerkan seperti peralatan, pakaian, tarian dan juga alat muzik. Selain itu, bangunan PKM ini juga mempunyai rega bentuk yang seakan mirip seperti Minangkabau yang bermula daripada blok utama yang menempatkan mini muzium, kawasan pameran kraftangan dan juga pejabat pentadbiran. Seterusnya ialah pernyataan masalah tajuk kami. Yang pertama ialah kemerosotan ekonomi disebabkan oleh pembatalan acara kesenian dan penutupan kawasan pelancongan akibat pandemik. Yang kedua ialah kegagalan dalam kajian teori ataupun adat budaya yang dihadapi oleh mereka fashion dalam menjadikan pakaian tradisi menjadi lebih moden. Yang ketiga ialah mentaliti dan daya pemikiran mudi masyarakat kita pada masa kini yang menganggap adat dan tradisi lapuk. Untuk objektif kajian, yang pertama ialah untuk mengkaji kesan daripada kemerosotan ekonomi bagi pelancongan dan kesenian di Pusat Kebudayaan Murut Tenom, Sabah. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti punca daripada kegagalan mereka fashion dalam mengkaji teori adat budaya semasa mereka bentuk pakaian tradisional berasaskan moden. Untuk yang terakhir sekali adalah untuk menganalisis jumlah remaja masa kini yang masih lagi mementingkan aspek kebudayaan dan tradisi dalam kehidupan. Selamat sejahtera kepada Dr. Noria, dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang simbolik dan ekonomi bagi Pusat Kebudayaan Murut di Tenom, Sabah. Pertama sekali saya akan menjelaskan tentang simbolik, di mana simbolik yang paling dikenali ramai bagi suku kaum Murut adalah Pusat Kebudayaan Murut yang terletak di Tenom, Sabah. Terdapat keunikan dan keistimewaan yang disertakan di dalam Pusat Kebudayaan Murut tersebut, di mana bangunan tersebut merupakan sebuah bangunan yang terbesar di Sabah dan dibina dengan menggunakan 99% menggunakan kayu belian. Seperti yang diketahui umum, kayu belian merupakan sebuah kayu yang sangat kuat dan tidak mudah reput. Pusat Kebudayaan Murut Tenom, Sabah juga terkenal dengan gelaran The Biggest Belian Building of Borneo, yang bermaksud bangunan kayu belian yang terbesar terletak di Borneo. Seterusnya, bukan hanya itu sahaja. Pusat Kebudayaan Murut di Tenom, Sabah juga mempunyai penerapan elemen dalam kesenian budaya masyarakat kaum Murut yang menyimpan pelbagai jenis khazanah tradisi kaum di Tenom, Sabah. Pengurus Kebudayaan Murut Tenom, Sabah telah menyatakan seni bina pusat kebudayaan tersebut merupakan daya tarikan pelancong bagi kawasan pelancongan yang terdapat di Tenom, Sabah. Seterusnya, Pusat Kebudayaan Murut di Tenom, Sabah juga merupakan salah satu simbolik bagi suku kaum Murut di Sabah. Di dalam pusat kebudayaan tersebut terdapat pelbagai motif suku kaum Murut dan ada juga tarian. Namun tetapi, pusat kebudayaan tersebut tidak menerapkan unsur rumah tradisional mereka pada zaman dahulu di dalam pusat kebudayaan tersebut. Perkara sedemikian akan menyebabkan pelancong yang datang berkunjung ke tempat tersebut tidak dapat melihat keaslian rumah tradisi kaum Murut yang merupakan simbolik bagi kaum Murut. Perkara tersebut jelas dapat dilihat bahawa keaslian rumah tradisional suku kaum Murut tidak diendahkan
dan akan pupus sekiranya kurang pihak yang menerapkan unsur rumah tradisional kaum Murut tersebut. Pusat kebudayaan Murut ini terkenal dengan sambutan Pesta Kalimaran yang saban tahun diraikan. Pesta ini merujuk kepada aktiviti pembuatan kraf tangan Murut yang dipercayai daripada peristiwa seorang gadis perempuan yang bernama Rala yang sanggup mengorbankan dirinya untuk dijadikan benih padi abangnya. Sebelum ini, tiada tarikh tetap bagi sambutan ini. Oleh itu, Kerajaan Negeri Sabah telah menetapkan tarikh 31 Mac sebagai tarikh Pesta Kalimaran. Di sebalik pusat kebudayaan ini, terdapat satu kisah pahlawan Murut iaitu Antenom yang menjadi kebanggaan masyarakat Murut sehingga hari ini kerana sifat keberanian Antenom dalam menentang penjajah pada suatu ketika dahulu. Oleh sebab jasa Antenom mempertahankan kepentingan masyarakat Murut, beliau telah mendapat pengiktirafan daripada kerajaan negeri melalui pingat kebesaran tertinggi negeri Seri Panglima Darjah Kinabalu ataupun SPDK. Tambahan pula, terdapat sebuah tugu peringatan yang telah dibina di Tenom sebagai tanda penghargaan dan peringatan terhadap jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Oleh hal yang demikian, rakyat Sabah yang terdiri daripada pelbagai suku kaum ini perlulah merasa bangga mempamerkan keindahan dan keunikan budaya masing-masing supaya bukan sahaja dikenali oleh generasi muda tetapi juga bangsa lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Nuria. Hari ini saya akan buat sedikit penerangan mengenai informasi Pusat Kebudayaan Kaum Murut Negeri Sabah. So, secara informasinya, Pusat Kebudayaan ini dia merupakan suatu tempat yang menjadi tarikan pelancong yang dikenali di seluruh negara, which is Malaysia dan juga negeri Sabah. So, Pusat Kebudayaan Murut ini dia merupakan satu tempat yang mana kaum Murut tu dia boleh meletakkan dia punya seni warisan dan budaya di tempat tersebut dan dipamerkan serta diperlihatkan kepada masyarakat umum. So, untuk pusat kebudayaan ni saya letakkan kepada dua bahagian, iaitu pembagian pusat, iaitu pusat tarian dan pusat pameran. Okey, untuk pusat pameran ni seperti yang kita tahu, ia secara umum dia merupakan satu tempat yang membolehkan sebuah karya seni warisan ataupun kaligrafi sebuah kaum itu diperlihatkan dan dipertontonkan kepada masyarakat umum. Tetapi dalam masa yang sama, seni warisan mereka ini juga boleh dikomersialkan kepada para pelancong yang datang melawat ke kawasan tersebut. So, perkara ini menjelaskan bahawa ruang pameran untuk pusat kebudayaan ini memberikan satu impak positif kepada kaum Murut tersebut. Okey, seterusnya untuk part kedua iaitu Dewan Seni Tari, iaitu Dewan Persembahan Kaum Murut. Untuk bagian ini saya menjelaskan secara ringkas mana-mana tempat yang mempunyai Dewan Seni Tarian di pusat kebudayaan tersendiri mempunyai satu penerangan yang sangat mudah, iaitu untuk menunjukkan mereka punya seni persembahan kepada khalayak umum. Begitu juga dengan masyarakat kaum Murut. Mereka mempersembahkan tarian mereka, iaitu tarian Magunatif, kepada rakyat umum ataupun rakyat luar daripada negara kita untuk menjelaskan ataupun mempertontonkan bahawa seni mereka ini merupakan satu seni yang unik dalam negeri Sabah. So, secara tidak langsung, perkara ini akan memberi kesan kepada masyarakat yang menonton bahawa keunikan kaum Murut ini merupakan satu benda yang menarik dan seharusnya dipermajukan pada masa akan datang untuk generasi mereka. So, untuk bahagian ini saya sudah menerangkan mengenai dua bahagian, iaitu pusat kebudayaan dalam ruang pameran dan juga seni tari kaum tersebut. Okey, seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati. Saya akan membentangkan mengenai nilai estetika. Nilai estetika warisan budaya suku kaum Murut di Tenom. Salah satu terdapat nilai estetika ialah dari segi bangunan, pakaian, dan tarian. Saya akan menerangkan mengenai nilai estetika pakaian.
Seni ada 3 bahagian, iaitu bahagian seni yang pertama ialah terbahagi. Seni yang pertama adalah seni lukisan, catan dan cetakan. Yang kedua ialah seramik, tekstil dan anyaman. Yang ketiga ialah drama, muzik, tarian dan teater. Apa yang kumpulan kami pilih ialah akan menerangkan mengenai nilai estetika ialah bahagian yang kedua, iaitu tekstil, iaitu pakaian tradisional kaum Murut di Tenem. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri nilai estetika. Yang pertama ialah kita boleh dapat melihat melalui panca indera maupun kenyataan yang tidak dapat dilihat secara konkret, yakni abstrak. Contohnya kita hanya dapat membayangkan, iaitu seperti buku yang diceritakan. Kita hanya dapat membayangkan melalui hasil pembacaan daripada buku tersebut. Seterusnya ialah ciri, yang seterusnya ialah indah. Kita mesti, apabila kita melihat sesuatu itu, kita akan merasakan sama ada indah ataupun tidak indah. Ataupun antara soalannya ialah apakah benda itu indah atau cantik. Secara langsung ia telah memperkatakan tentang estetika dalam diri orang yang bertanya. Seterusnya ialah estetika juga boleh dicirikan sebagai satu simbol yang dihasilkan oleh manusia ataupun masyarakat melalui kreativiti. Contohnya pakaian tradisional kaum Murut mempunyai sejarah tentang apa yang ada pada pakaian tradisi tersebut. Ciri yang terakhir ialah ciri estetika dapat menggembirakan seseorang apabila melihat dan mengamati sesuatu objek. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai pakaian tradisional suku kaum Murut, iaitu dinamakan sebagai pinungkolo, iaitu pakaian tradisi bagi wanita yang terdiri daripada baju dan gaun yang berwarna hitam dan dihiasi dengan manik-manik. Baju yang dihiasi itu dipanggil sebagai babaru linantian dan gaun tersebut dipanggil linantian. Linantian. Seterusnya ialah pipirot, iaitu tali pinggang yang berbentuk shilling, perak, iaitu pipirot linggit, dihiasi dengan pelbagai manik yang terkenal seperti aki-aki, nampalur, kotos, pungkas, aki dan olot. Seterusnya ialah salupai, hiasan kepada kepala yang dihiasi dengan manik-manik. Seterusnya ialah sinikot, iaitu 3 set pin rambut yang dihiasi dengan sinikot tataun di bahagian tengah dan 2 sinikot surai di kedua-dua bahagian sanggul. Sinikot tataun mempunyai tali yang panjang dan dihiasi dengan manik-manik. Seterusnya ialah rarangkol, rantai yang terdiri daripada beberapa jenis manik seperti bungkas, kotos, aki, pangunggupu, bulul dan olot. Holong ialah beberapa pasang gelang yang diperbuat daripada kulit kerang yang besar dipanggil holong sulau. Seterusnya ialah pakaian lelaki, iaitu pakaian tradisi kaum Murut. Yang pertama ialah babaru puputul, iaitu kulit kayu tersebut didapati daripada pokok puputul yang dipotong mengikut kepanjangan, iaitu dengan fashion jaket tanpa lengan dan cawat. Sebut daripada daun nenas juga digunakan dan dihiasi dengan motif manik-manik buatan tangan yang sederhana. Yang kedua ialah aba puputul, cawat sekurang-kurangnya sepanjang 2 meter yang diperbuat daripada isi kulit kayu dari pokok puputul. Kain yang melepasi antara kedua
2 kaki dan dililit di sekeliling pinggang. Yang ketiga ialah tupi sinulatan, iaitu perhiasan kepada pakaian lelaki yang diperbuat daripada kulit pokok kayu yang dihiasi dengan bulu-bulu, sebaik-baiknya iaitu daripada tubuh. Seterusnya ialah motif, iaitu sebahagian daripada bentuk motif yang terdapat pada pakaian tradisional Murut ialah sinusu, inumburu, inakaang, sinuli, kalayam manuk, sinsulau, moto nuoro. Seterusnya, saya akan menjelaskan ekonomi bagi Pusat Kebudayaan Murut di Tenom Sabah. Pusat Kebudayaan Murut Tenom Sabah telah menghadkan yuran sebanyak RM5 bagi dewasa dan RM3 bagi pelajar yang ingin memasuki kawasan pelancongan tersebut. Seterusnya, bagi pelancong yang dari luar negara, mereka harus membayar RM10 bagi semua golongan usia. Pusat Kebudayaan Murut di Tenom Sabah juga merupakan sebuah kawasan pelancongan yang dikenali ramai masyarakat yang terdapat di Sabah maupun di luar negeri Sabah dan daripada luar negara Malaysia. Setiap tahun ramai orang yang akan berkunjung ke tempat tersebut. Tetapi pada tahun 2020, negara Malaysia telah dikejutkan dengan virus corona, di mana virus tersebut telah mengubahkan nasib ramai masyarakat yang terdapat di dunia. Virus tersebut telah menyebabkan ramai orang kehilangan kerja, sukar untuk mencari nafkah dan banyak acara kesenian maupun pusat pelancongan yang terpaksa ditutup. Kerajaan juga telah mengarahkan semua rakyat untuk duduk diam di rumah dan harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Akibat dari penutupan kawasan pelancongan dan pembatalan acara kesenian tersebut, Pusat Kebudayaan Murut Tenom tidak mendapat pengunjung dan ekonomi mereka juga merosot. Rakyat juga tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti di luar rumah semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Rakyat tidak dapat melakukan rentas daerah, negeri dan negara. Pelancong daripada luar negara juga tidak dapat masuk ke Malaysia. Walaupun begitu, selepas beberapa bulan Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, kerajaan telah membenarkan banyak sektor perniagaan, perhotelan, kawasan pelancongan dan sekolah dibuka semula. Tetapi, hanya untuk rakyat Sabah sahaja dibenarkan untuk datang ke kawasan pelancongan tersebut. Selepas itu, semasa kes tersebut telah meningkat, kerajaan telah memutuskan untuk menutup semula sekolah, tetapi kawasan pelancongan masih boleh berjalan dengan lancar. Walaupun begitu, masih ramai lagi pelancong daripada luar negeri iaitu seperti Semenanjung dan juga Sarawak tidak berani datang ke Sabah akibat daripada pandemik tersebut. Selepas itu, kerajaan juga telah memutuskan untuk rakyat dari Sabah dan daripada Sarawak dan juga Semenanjung untuk datang ke Sabah. Tetapi kesemua rakyat yang mengunjungi Sabah haruslah melakukan swab test bagi mengelakkan kes tersebut semakin meningkat di Malaysia. Dan banyak juga sektor perhotelan dan kawasan pelancongan yang terpaksa ditutup semula akibat daripada kes tersebut yang sukar untuk dihentikan. Dan jelas sekali perkara tersebut telah menjejaskan ekonomi bagi kawasan pelancongan yang terdapat di Sabah dan terutama sekali Pusat Kebudayaan Murut Tenom. Sekian itu saja daripada saya. Okey, untuk kesimpulannya, kaum Murut ini dia merupakan salah satu kaum yang telah lama menetap di negeri Sabah dan menetap secara aman dan damai di negeri tersebut. So, pusat kebudayaan ini dia menjadi salah satu batu asas ataupun benchmark dalam memamerkan keunikan seni dan warisan budaya kaum tersebut. Yang mana keunikan ini dapat membantu pusat kebudayaan itu memamerkan sebuah kaum yang ada di kawasan tersebut, iaitu kaum Murut, dan perkara ini sama sekali dapat membantu menaikkan nama Malaysia di luar negara dan menjadi tarikan kepada pelancong luar untuk datang ke Malaysia. Sekian, terima kasih.